أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja ke atas mereka. Sama ada kamu memberi amaran peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tak beriman. Allah tutupkan hati-hati mereka dan ke atas pendengaran mereka. Dan pada penglihatan mereka selaput yang menutup sehingga mereka tak nampak. Dan bagi mereka azab yang sangat besar. Setelah disebut dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan orang yang beriman, iaitulah sebanyak 5 ayat tentang orang yang beriman yang dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Maka disebut dalam 2 ayat saja tentang orang kafir. Pendek je. Orang kafir ni, orang yang Tuhan tentukan dia jadi kafir. Wahai Muhammad, sama saja. Sama ada mu beri amaran, mu tak beri amaran, mereka tak beriman. Kerana Allah Ta'ala tutupkan hati mereka, meterikan hati mereka. Macam kita meteri tank dengan timah, tak terbuka, tutup. Kunci rapat hati mereka, mereka tak layak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Diturunkan ayat ini kerana Nabi SAW terlalu ingin seluruh manusia masuk Islam. Kalau boleh, biar semua orang Arab masuk Islam belaka. Anak beranak dia termasuk Abu Lahab yang kita baca cerita tadi. Biar selamat belaka di dunia dan akhirat. Kalau boleh, semua manusia masuk Islam belaka. Inilah harapan Nabi SAW apabila adanya orang kafir, ada orang yang tak masuk Islam, ramai pula menyebabkan Nabi sangat sedih, sangat duka cita. Sangat sedih, sangat duka cita Nabi kerana orang tak ikut dia. Lalu Allah menurunkan ayat ni kepada Nabi SAW, beritahu bahawa tugasmu wahai Muhammad ialah menyampaikan. Disebut dalam ayat yang lain, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Innama anta nadhirun wallahu 'ala kulli syai'in wakil. Maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, tugas engkau menyampaikan Islam kepada manusia. Adapun tugas kami ialah hisab pada hari kiamat. Tuhan kata, sesungguhnya engkau ditugaskan untuk memberi amaran. Tugasmu untuk memberi amaran, memberi peringatan kepada manusia. Itu tugasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk masuk Islam itu urusan Allah Taala. Allah Taala tahu siapa yang layak masuk Islam dan siapa yang tak layak masuk Islam. Mereka yang tak layak masuk Islam itu ialah mereka yang ditutup hati-hati mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disumbak telinga-telinga mereka, bukan tak dengar suara, tak dengar hidayah, petunjuk itu. Ditutup mata mereka, bukan buta, tak nampak untuk mengambil pengajaran. Khususnya di kalangan ahli kitab, di kalangan al-maghdubi alaihim, golongan ahli kitab yang tahu kitab, yang baca kitab, yang tahu berkenaan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yang tahu cerita akan zahir nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka baca dalam kitab-kitab mereka, namanya Muhammad, namanya Ahmad, mereka tahu. Bukan ada kalangan mereka yang tahu tanda-tanda yang ada pada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan kalangan mereka itu berkumpul ramai-ramai di Madinah. Berhimpun di Madinah orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan kabilah-kabilah Yahudi yang lain berkumpul di Madinah ramai-ramai. Kerana apa? Kerana mereka tahu di situ akan hijrah Nabi akhir zaman. Menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang akan berhijrah, menunjukkan mereka tahu. Tiba-tiba apabila Nabi SAW datang berhijrah ke Madinah, mereka tengok dengan mata mereka sendiri, tubuh badannya, wajahnya adalah tanda kerasulan yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Di sana ada ulama-ulama mereka yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam dan lain-lain radhiyallahu anhum yang masuk Islam, yang ikhlas, yang benar masuk Islam. Tetapi ramai yang tak masuk Islam, yang lawan Islam. Pasal apa? Kerana taksub kepada kebangsaan Yahudi. Marah Tuhan latih Nabi akhir zaman kalangan orang Arab, tak latih kalangan bangsa Yahudi. Padahal Nabi-Nabi bangsa Yahudi pun mereka bunuh. Mengaruk je. Allah Ta'ala pernah lantik Nabi-Nabi kalangan Bani Israel. Mereka bunuh Nabi-Nabi ini. Dibunuhnya Nabi. Nabi Zakaria dia belah dengan gergaji. Nabi Yahya dia sembelih. Dan banyak Nabi-Nabi yang dibunuh oleh mereka. Ulama-ulama mereka tangkap, mereka bunuh. Ini kerja orang Yahudi. Supa je. Latih Nabi bangsa mereka pun, bangsa Arab pun, mereka tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Bahkan ada kalangan mereka yang tahu bagaimana tiap-tiap orang Nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Nabi-Nabi itu minta pengikut-pengikut dia berikrar. Berjanji bila zahir Nabi akhir zaman akan beriman dengan Nabi akhir zaman itu. Dan berjuang dengan Nabi akhir zaman itu, berjihad bersama dengan dia. Mereka tahu cerita-cerita ikrar ini. Tiba-tiba bila Nabi mari ke Madinah, mereka tolak Nabi, menentang Nabi, menubuhkan bala tentera Ahzab, mengajak orang-orang musyrikin untuk menyerang Nabi, untuk menghancurkan Islam, membunuh Nabi dan sahabat-sahabatnya, termasuk berusaha menyihir Nabi dan meracun Nabi. Ini kerja orang-orang Yahudi. Mengapa mereka jadi begitu? Sebabnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Ta'ala tutup dengan khatam. Khatam ni teruk pada kuci lagi. Kalau kuci boleh buka dengan anak kuci, kalau khatam ni kena belah tu, belah sampai acur lebu, tutup serapat-rapatnya hati mereka dan pendengaran mereka. Walaupun mereka dengar ucapan Nabi, sabda Nabi, mereka dengar ayat-ayat Quran yang dibaca. Di dalam Quran itu disebut kisah-kisah yang ada dalam Taurah, yang ada dalam Injil, surah Ibrahim, surah Yusuf, cerita Nabi Musa berapa kali diulang dalam Quran. Cerita Nabi-Nabi zaman dahulu disebut dalam Quran, di mana Nabi dilahirkan di Mekah, tak belajar dengan siapa. Menandakan ini adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Wahyu daripada Allah Ta'ala, bukan Nabi Muhammad mereka. Disebut dalam Quran hukuman qisah dan hudud. Hukum qisah dan hudud yang berkait dengan jenayah disebut dalam Quran, yang disebut juga dalam kitab Taurah, kitab orang-orang Yahudi. Hukum kisah hududnya ada dalam kitab Taurah, ada dalam Quran juga, menandakan kesamaan dia antara Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Mengatakan la ilaha illallah, mengatakan tentang hari akhirat, mengharamkan babi. Sampai hari ini orang Yahudi tak makan babi, sehingga kita orang Islam boleh makan sembelihan orang Yahudi sebab begitu sekali.
Orang Islam boleh makan sembelihan orang Yahudi. Kita duduk kapur tak mengaji bahasa pelik. Sembelihan orang murtad tak boleh makan. Sembelihan orang Yahudi boleh makan. Sembelihan orang Kristian boleh makan. Kerana orang Yahudi tak makan babi. Sembelih banyak kita juga. Kalau kita pergi ke negeri orang putih, di Amerika mana-mana, tak jumpa makanan, boleh makan di kedai orang Yahudi. Halal. Dengan nah Al-Quran. Mazhab mana? Semua mazhab. Bila ada nah Quran, semua mazhab. Tak ada mazhab lagi. Semua mazhab kena terima. Ini hakikat. Sepatutnya ha-ha macam ni cukup bagi orang Yahudi masuk Islam. Cukup bagi orang Yahudi masuk Islam. Tapi tak masuk Islam juga. Pasal apa? Kerana khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Ta'ala tutupkan hati-hati mereka, telinga mereka. Tersumbat, bukan pekak. Tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk. Itu orang Yahudi, itu golongan ahli kitab. Adapun orang-orang Mekah pula, termasuk Abu Lahab, dan mereka yang sepertinya yang duduk di Mekah, yang melawan Nabi SAW, mereka hidup dengan Nabi sejak Nabi dilahirkan ke dunia. Bahkan Abu Lahab ni bila dapat anak saudara lelaki bergaya, Abu Lahab gembira kerana dapat anak saudara lelaki. Ayahnya mati pula. Sayangnya Abu Lahab pada Nabi SAW, sehingga cari perempuan yang menyusu Nabi. Cari perempuan yang menyusu Nabi, ini Abu Lahab. Pasal sambut hari lahir Nabi ni Abu Lahab dulu lagi, sambut maulud ni. Dia ramai sambut maulud saja. Kalau kisah sambut mauludnya Abu Lahab dulu sekali. Sambut hari lahir Nabi ni. Tetapi tak ikut Nabi, tak ikut ajaran Nabi. Kalau sambut maulud saja bertepik, berzangri sampai tubi orang mereh. Tapi tak ikut petunjuk Nabi. Ini dia. Kena ingat. Abu Lahab dan mereka yang sepertinya tengok Nabi sehingga diberi gelaran Muhammad Al-Amin, Muhammad yang paling amanah, yang sangat amanah. Bila mereka balah, mereka selesaikan masalah di hadapan Nabi SAW. Bila nak simpan duit, simpan di rumah Nabi, kerana percaya Nabi tak tipu, Nabi tak curi. Ketika berhijrah, masa nak berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi suruh menatu dia, sepupu dia Ali bin Abi Talib, jangan hijrah lagi atau pulang balik barang orang sipang ni, walaupun orang tu orang kafir. Ni amanahnya Nabi. Di sana ada orang-orang kafir yang percaya pada amanah Nabi, sipang barang di rumah Nabi, rumah Khadijah radhiyallahu anha, menandakan barang tu dijaga dengan amanah. Nabi jadi bank tempat simpan barang. Tapi bila Nabi ajak masuk Islam, tak mahu masuk Islam. Tak mahu masuk Islam. Pasal apa? Allah Ta'ala tutup hati-hati mereka, tutup telinga-telinga mereka. Allah Ta'ala tudung mata-mata mereka. Bukan tak dengar, tak dapat hidayah. Nampak, tak dapat hidayah. Inilah hikmah mengapa tiap-tiap rakaat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap rakaat tunjukkanlah kami jalan yang betul. Minta Tuhan tunjuk jalan yang betul. Jalan yang betul, hidayah ialah dalam Quran. Bagaimana nak beramal dengan Quran? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tolak petunjuk Quran, tolak petunjuk Nabi, pakai petunjuk yang lain. Ini mereka yang tak dapat hidayah. Itu zaman dulu. Dalam dunia hari ini terdapat golongan orientalis yang disebut dengan al-mustashriqun. Al-mustashriqun ataupun orientalis. Orientalis ni ialah orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi yang mengkaji dan mengaji Islam, mengaji dan mengkaji. Mengaji Quran dan mengkaji ayat-ayat Quran. Ada orang tu nak baca Quran pun tak boleh, dengar cerita je, beriman.
Orientalis ni mengaji dan mengkaji Quran, tiap-tiap hukum. Kisah Quran tu dia kaji. Cerita Fir'aun, kita tengok ada tak? Fir'aun, ada, dia mesti ada tanda dia. Cerita Namrud, ada tak tanda Namrud? Pergi di Iraq, ada tanda Namrud. Cerita Sabak, ada tak tanda Sabak? Tengok empangan di Yaman, kerajaan Sabak. Betul Quran cerita. Quran sebut tentang bulan, bintang, matahari, buat teropong besar. Tengok peredaran bintang dan matahari. Betul macam Quran sebut. Termasuk hukum-hukum yang ada dalam Quran. Betul. Ini orientalis. Ramai kalangan mereka yang tak beriman. Usaha lawan Islam. Tolak Islam. Tipu orang Islam. Jangan ikut Islam ni. Dia tahu Islam ni betul tapi tak ikut. Ada juga yang masuk Islam. Contohnya Muhammad Asad. Muhammad Asad ni adalah seorang Yahudi Austria yang mengkaji Islam, baca Islam, akhirnya masuk Islam. Tukar nama Muhammad Asad. Ada juga yang masuk Islam dan berjuang menegakkan Islam. Maryam Jamilah, orang Yahudi yang mereka masuk Islam, dapat hidayah, orang Yahudi masuk Islam. Banyak kalangan yang mengkaji ni, banyak jugalah, tapi tak sebanyak mereka yang lawan. Kebanyakannya lawan Islam, tentang Islam. Kerana apa? Tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk. Itu dalam kalangan yang lain. Kalangan kita ni pula, tengok bagaimana banyaknya jenayah, banyaknya kemungkaran. Pecah rumah sana, pecah rumah sini, curi sana, curi sini, rompok sana, rompok sini, dadah sana, dadah sini, sehingga macam banjir masuk jenayah dan maksiat ini, tapi tak mau pakai hukum Quran. Tak mau pakai Quran, pakai hukum manusia juga. Tolak hukum Allah Ta'ala, pakai hukum manusia. Ini hak mengakui Islam ni, hak mengakui Islam. Pergi Mekah cak kali, setengah tu cak kali pergi Mekah, pergi umrah cak kali. Tapi ekonomi Islam, politik Islam, undang-undang Islam tak percaya, tak dapat jalan. Susah ikut Islam ni. Pergi Mekah tak apa, pergi haji, pergi umrah cak kali tak apa, tapi ikut syariat tak boleh, tak nak. Ini satu hal juga. Inilah barangkali mereka yang tak boleh nak jawab soalan muka nakir, tak boleh nak jawab. Kerana tak lepas di atas dunia. Maka di akhirat tak lepaslah, dalam kubur tak lepaslah. Kita kena sedar perkara Islam ni ada perkara yang kita boleh buat. Perkara yang kita boleh buat, kita buat. Kita percaya, kita buat. Kalau kita tak buat, kita percaya, boleh tahan. Buat maksiat, buat dosa, iman masih ada. Yang susahnya tak percaya. Tak percaya pada hukum-hukum yang ada dalam Quran. Mengaku orang Islam, tak percaya hukum-hukum yang ada dalam Quran. Ini termasuklah kalangan mereka yang khatamallahu ala qulubihim. Semua tu mengaji agama. Mengaji agama. Mengaji di Mesir, mengaji India, mengaji di Mekah, mengaji di mana-mana. Baca kitab saja je, baca kitab. Baca kitab, bukan main. Tetapi bila siapa masa nak laksanakan Islam, payah dah dia nak buat Islam ni. Di mana ilmu Allah Ta'ala? Di mana kalam Allah Ta'ala? Di mana kebijaksanaan Allah Ta'ala? Di mana adilnya Allah Ta'ala? Di mana? Letak di mana? Yang duduk mengaji kitab sahabat lebu, mengaji sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan tu, tiba-tiba dalam amalannya tak percaya pada Islam. Kita kena sedar perjalanan kita ni bukan perjalanan di atas dunia saja. Perjalanan dunia sekejap saja. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 1000 tahun Nabi Nuh. Dalam kubur lama lagi. Dalam kubur Nabi Nuh nak kata berapa ribu tahun. Umur atas dunia 1000 je. Dalam kubur lama lagi. Itulah kehidupan kita. Dunia, alam barzah dan alam akhirat. Tetapi banyak manusia ni duk nampak dunia saja. Tak nampak alam kubur dan alam akhirat. Dengan sebab itu, tolak hidayah. Tuhan tutupkan hati mereka. Iblis sangat-sangat lagi. Iblis ni boleh cakap dengan Allah Ta'ala. Iblis boleh cakap dengan Allah Ta'ala. Dibawa oleh malaikat naik alam langit.
naik alam roh, buat ibadat, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, boleh berdialog dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala suruh sujud dan Bani Adam, lawan Allah Ta'ala. Tak dapat hidayah. Allah Ta'ala laknat masuk neraka Iblis. Walaupun Iblis ni tengok syurga dah, tengok neraka dah, boleh bercakap dengan Tuhan pun, tapi tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk. Di sinilah pentingnya kita minta hidayah. Jangan sampai hati kita ditutup, telinga kita disumbat, mata kita ditudung, tak nampak hidayah Allah Ta'ala. Ini sangat menakutkan dan menggerunkan. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang sangat besar pada hari kiamat. Mereka yang Tuhan tutup hati ini tak masuk Islam, azabnya sangat besar pada hari kiamat. Seterusnya lepas ni kita baca pula tentang orang-orang munafik. Orang munafik ni panjang ayatnya, lebih panjang daripada cerita kafir lagi. Kerana orang munafik ni mengaku orang Islam, mari ke masjid, dengar Nabi berkhutbah, dengar Nabi mengajar, dengar Nabi bercakap, tetapi tak percaya. Tuhan tunjukkan tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia Tuhan tunjuk satu tanda dia. Banyak. Sehingga ayat cerita munafik ni panjang pada cerita beriman, panjang cerita kafir lagi. Disebut dalam surah-surah yang khusus. Dalam suratul munafiqun, dalam surah Bara'ah, dalam suratul Nur, dalam surah-surah yang banyak cerita orang munafik. Bila Nabi beritahu yang tahu orang munafik ni Huzaifah bin Al-Yaman, yang Nabi wayak di Madinah, siapa dia orang munafik. Sayyidina Umar pergi jumpa, temu cari Huzaifah. Dia tanya Huzaifah, nama aku ada tak? Dia tanya nama dia termasuk tak? Dia tanya nama orang lain. Patutnya tanya nama orang lain. Siapa dia lah orang munafik ni? Dia tanya nama dia ada tak? Dia tak dalil ke orang lain. Takut nama dia termasuk juga. Ini menunjukkan bagaimana kepekaan dia dalam masalah iman ini. Wallahu a'lam.